Benda sunat kita buat baru dapat pahala. Bismillah pun tak boleh. Oh, sudah. Hak jenis ni banyak. Nah, Bismillah. Wahabi apa ni? Syekh Zakaria Wahabi. Apa nak kira Wahabi semua? Ni Syekh Haji Zakaria Wahabi. Ahli majlis fatwa Kedah kan. Tu jangan tuduh orang Wahabi sikit Wahabi. Oh. Jangan duk tuduh Wahabi tak tahu lah. Kita tak ada ilmu yang tuduh dosa. Nah, kita tak ada ilmu. Bila ustaz tu cakap tak sama dengan pendapat kita, tuduh dia Wahabi. Sedangkan kita tak ada hujah, dia ada hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita guna kitab Al-Qaulul Tam, terjemahan Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Sambungan ke surah 4. Ke surah 4. Okey. Nombor 7. Baik, muka surat 4, masalah yang ke-7. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-7, masalah yang ke-7 dalam kitab Al-Qaulul Tam ini ialah sunat imam menyuruh makmum membetulkan shaf. Sunat bagi siapa? Imam. Tuk Bilal jangan duk ambil alih tugas itu. Ada masjid, Bilal mengambil alih tugas supaya betulkan shaf. Dia arah sebelum dia qomat, shaf. Masjid mana? Tanjung Dahara. Bukan kerja dia, bila kerja dia azan dengan qomatnya. Mengarahkan betulkan shaf bukan kerja dia, tak tambah buat ilam. Ada tambah ilam 800 jadi 900 sebab apa kata shaf. Bukan kerja dia, dia ambil mana? Nah, kita tak mengaji dengar mana. Jadi ingat, bila bukan kerja dia. Kerja dia azan, satu lagi qomat. Azan tu hak dia, kita baca dah. Qomat tu hak imam. Nah, ataupun tengok pada waktu yang ditetapkan untuk dia qomat. Maka qomat. Jadi mengarahkan makmum membetulkan shaf adalah kerja imam, sunat. Kalau imam tak kata pun tak apalah. Nama pun sunat. Nah, tapi biasanya imam akan suruh sebab Nabi solat macam tu. Baik, disunatkan bagi imam bahawa menyuruh ia para makmum membetulkan shaf sebelum ia bertakbiratul ihram. Jadi sebelum dia takbir, dia suruh makmum betulkan shaf.
Tapi biasanya imam menggunakan bahasa Arab lah. Nah, dia faham kadang aku pun tak tahu. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf. Satu riwayat min tamamis salah, satu lagi min iqamatis salah. Ada dua riwayat hadis. Nah, sawu artinya samakan. Sawu samakan oleh kamu semua. Wa itu jamak. Mana ramai di belakang ni? So kurang-kurang 2-3 orang. Kalau kita solat 2 orang tak payah. Tu imam seorang, makmum seorang. Sawu sufufakum. Jeng. Tak payah lah. Dia bukan, dia seorang-seorang dia belakang pun. Tak payah sawu lah tu. Kalau 2 kata boleh. Untuk samakan sof. Sawu sufufakum, samakan sof-sof kamu. Sebab apa? Fa inna taswiyatas sufuf, kerana menyamakan sof-sof itu min tamamis salat, termasuk dalam kesempurnaan solat. Maknanya solat sof tidak sama, tidak sempurna. Satu lagi min iqamatis salat, dia termasuk dalam mendirikan solat. Jadi 2 hadis, 2 riwayat yang berbeza. Nak ambil yang mana-mana satu pun tak apa, nak boh dua-dua pun tak apa. Dia tak boleh bahasa Arab, Melayu boleh. Nah, samakan sof. Selesai. Satu lagi tarasu, rapat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salat min tamamis salat. Lepas tu boh Melayu pula. Nah, rapatkan sof. Sama apa dia luruskan sof, rapatkan sof. Tapi rapat tak boleh kata lagi. Tunggu 31 Disember. Kalau dia tak sambung boleh. Kalau dia sambung PKPP, tak boleh kata rapat lagi. Kena kata luruskan sof dulu, betulkan sof dulu. Rapat tunggu sah. Tak payah duk kalut-kalut apa-apa. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, tidak bagi kesan apa-apa pun yang kita duk kalut apa. Orang buka masjid pun alhamdulillah boleh datang masjid. Biar dulu. Mereka kata kena jarakkan, tak rapat lagi, ikut dulu. Tak payah komen banyak-banyak. Dia buka masjid tu satu rahmat, satu kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak satu lagi tu kita tunggu sat. Cara tak rapat pun tak penuh. Tak rapat pun tak penuh pun. Lainlah kalau tak melimpah sampai kat luar. Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi, luruskan saf. Sunat bagi mak untuk mengarahkan. Makmum membetulkan saf dia. Maka hendaklah imam itu berjalan di antara saf-saf untuk membetulkannya, kemudian barulah bertakbiratul ihram. Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia keluar dari saf, dia pergi betul. Yang mana depan dia tolak ke belakang sikit, yang mana ke belakang dia tarik ke depan sikit. Kemudian dia rapatkan bau-bau sahabat. Tuan-tuan, tengoklah muslimat yang dirahmati sekalian. Agak-agak kita buat benda tu. Takat ni tu imam mana buat? Itu tak ikut sunnah. Nabi zaman dia bukan ada kapek macam kita. Tidak ada kapek macam kita. Tidak ada tie macam kita. Dan dia tak tarik tali pun. Jadi nak kena apa betul lah payah. Kita ni mudah betul tengok line. Ni nama apa? Baling panggil line sini. Garisan. Garisan. Takkan imam nak turun lagi bodoh sangat hampa ni. Tu garisan. Tak reti-reti sungguh. Orang kata tumit belakang tu bagi sama garisan belakang tu, tak sama situ. Dulu, kini, selama. Tadi berapa ramai tak sama, aku duduk belakang aku nampak lah. Tu tumit belakang bagi sama. Sejadah tu hampa tarik betul-betul atas garisan belakang. Kalau kita letak depan, kita pergi depan lah. Jadi bengkak-bengkok Nabi tak lagi. Bengkak-bengkok dia tak lagi. Bukan kata wajib samakan saf ni. Dia sunat hai'ah. Maknanya kalau kita tak bagi sama pun sah, tapi tak dapat pahala jamaah hak 27, duk mai apa baik solat di rumah. Hang faham kan?
Nak main masjid, nak dapat 27 tapi tak ikut disiplin, tak dapat baik di rumah makan mi goreng. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, biar ada ilmu bila kita solat. Kita nak solat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu solatlah sebagaimana aku solat. Dan dia, saat Nabi solat bersama dengan sahabat-sahabat, sehingga Nabi keluar memperbetulkan saf. Sebab zaman Nabi bukan ada garisan-garisan yang memudahkan untuk nak bagi sama, tali pun tak tarik. Jadi kita tak payah tu imam, tak payah keluar dah, sebab kita dah ada garisan. Tak ada kapek pun, dia letak tie saja. Tie tu dia buat macam garisan juga, boleh ikut garisan tie tu. Nah, maka mudahlah kita memudahkan imam, sekadar dia kata betulkan saf. Tuan-tuan tarik tumit kaki tuan-tuan biar ada di atas garisan belakang tu. Semua dia akan jadi sama serentak daripada hujung sana sampai hujung sana dalam tempoh 1 second sama. Payah. Nah, jadi itu kena ambil berat. Kita tidak boleh buat remeh-temeh benda-benda berkaitan ibadah dan suruhan Nabi Muhammad SAW. Biar bagi betul. Nah, lepas ni malam ni mula isyak, pergi mana pun pastikan tumit kaki kita hak belakang berada di garisan yang belakang, baru dia akan jadi sama. Jangan tengok hak depan. Hak depan kaki kita mungkin tak sama panjang, biarlah kalau hak belakang, yang belakang sama. Hak depan mungkin yang ni pendek sikit sebab kaki dia seh dia 6, hak ni seh dia 12. Pak Cak sahih apa Cak? 6 Pak Cak. Kalau Pak Cak duduk dekat sahih 9, memang lebih dia. Tumit sama belakang tapi lebih kaki dia. Sah kira depan, hak belakang jeng pula. Kan kena jeng kering. Sama ke yang belakang tu. Hak depan biar. Kaki kita bukan sama saiz. Nah, kalau sama saiz tak payah kasut ambil tak apa. Esok sama saiz semua. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi biar kita samakan saf. Dan kerja imam sunat dia kata. Sawu sufu. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Bila Nabi sebut sawu sufufakum, samakan saf dia satu arahan, tuan-tuan. Satu arahan. Sebab tu ada pendapat-pendapat lain dia kata wajib samakan saf ni, wajib. Syafi'i, Maliki, Hanbali sunat. Hanafi wajib sawu. Samakan saf arahan Nabi. Maka dia pakai situ al-amru lil wujub. Arahan itu untuk wajib, tapi mazhab lain dia tidak pakai wajib sebab di hujung dia kata apa? Fa inna taswiyata sufuf min tamamis salat. Kerana menyamakan saf itu daripada kesempurnaan. Makna kalau tak buat bagi sama, dia tak sempurna saja, tak batal solat. Bila tak batal, tak wajib lah. Ini nama dia ulama. Hang siapa? Ulat dalam semua. Tu. Jadi kita pilihlah mazhab, kita ada ikutlah mazhab Syafi'i. Jadi bagi sama, tidak, kita tak dapat pahala jamaah walaupun solat kita sah. Tapi solat macam solat di rumah, satu pahala, bukan 27. Ataupun dia kurang daripada 27 lah. Nah, dia tak dapat 27. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa Nabi suruh? Kita ambil hikmah sebab apa Nabi suruh bagi sama. Nabi sangat-sangat jaga. Setiap kali nak solat, suruh sama. Setiap kali nak solat, suruh sama. Apa pentingnya sama? Dalam hadis lain Nabi sebut, bila Nabi masa nak solat, dia nampak seorang Arab Badui. Arab Badui ataupun Badawi, makna orang kampung yang tak ngaji lah. Bila manusia bila jahil, dia buat bukan ikut ilmu, buat ikut dia suka. Maka dia duduk dalam saf. Arab Badui ini dia ke depan sedikit. Makna dia ke depan sedikit, sahabat lain duduk belakang sikit, dia ke depan sedikit. Macam jadi imam lah pula. Tapi taklah banyak, sikit lah. Nabi bila tengok, Nabi kata sawu sufufakum, la tusawwunna sufufakum. Nabi kata hendaklah kamu semua menyamakan saf-saf kamu. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum,
ataupun kalau kamu engkar, kalau kamu tak nak menyamakan saf, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menselisihkan muka-muka kamu. Selisih muka kenapa? Pakcik, kalau pakcik jumpa seseorang, pakcik paling muka gini. Makna apa? Makna apa? Yang gelap. Makna pakcik tak suka dengan dia, pakcik gaduh dengan dia lama, gaduh lama, jumpa kali. Mana ada orang ni tak cakap lama dah, tak boleh jumpa paling. Itu maksud memalingkan muka. Mana kita tidak akan bersatu sampai kiamat. Nak bagi bersatu dalam Korea hari sah bagi sama, baru Allah akan satukan hati kita. Kalau kita sah, kita pun duduk suka-suka hati, maka dalam masyarakat pun akan berlaku, Allah tak akan bagi harmoni. Dia mesti bergaduh antara satu sama lain. Tengoklah sampai kiamat. Sebab apa? Sah dah tak sama. Nabi sebut la yukhalifanna, itu ada nun tasydid, nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah ni makna sebelum tu mesti ada sumpah. Wallahi la yukhalifanna, dia ada gitu. Nah, sebab bila ada nun taukid pada fi'il mudhari', faham fi'il mudhari'? Faham ngaji bahasa Arab. Oh. Ingat tak mengaji. Bila ada nun taukid sakilah pada fi'il mudhari', maka depan dia mesti ada wallahi. Sama ada wallahi itu ada pada lafaz tertulis ataupun dihazafkan, tapi dia ada. Kalau ada nampak kita baca wallahi la yukhalifanna, kalau tak ada pun kita kena takdir dia ada wallahi. Nabi sumpah demi Allah, Allah akan palingkan muka sesama. Mana dia tidak akan ada perpaduan. Sedangkan solat jamaah lambang perpaduan. Solat jamaah ni dia lambang pada persatuan, perpaduan dalam satu community. Tiba-tiba kita solat tak bagi sama, maka Allah tak akan padukan kita, tak akan satukan kita sampai bila-bila. Sebab tu imam sunat suruh samakan saf. Nah, samakan saf, luruskan saf. Sebab hikmah dia Nabi dah sebut dengan sumpah wallahi. Baik tuan-tuan, timur muslimat yang dirahmati sekalian. Zaman Umar Al-Khattab, lepas Nabi wafat, lepas Abu Bakar, zaman Umar, dia lantik beberapa orang yang dia pilih untuk pi tengok sah betul ke tak. Lepas kata okey, baru dia takbiratul ihram. Selagi mana tak dapat pengesahan daripada orang-orang dia lantik untuk cek saf, dia tak akan takbiratul ihram. Malam ni nak buat ke? Boleh? Siapa nak pergi cek malam ni? Pak Cak seorang? Tak payah, kalau kita ada garisan dah, pergi cek juga jadi bodoh, awak kerja 2 kali. Tuan-tuan, jadi tak payah, ingat sahaja tumit belakang di garisan belakang, sama hujung sana sampai hujung sana, tak ada masalah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis tentang menyamakan saf. Dia ada 2 sebenarnya, satu samakan, satu lagi lurus. Nah, lurus, satu lagi rapat, sama lurus sama rapat. Jadi lah ni kita hak boleh buat lurus. Yang kita boleh buat lah lurus. Nak rapat belum boleh buat. Sebab apa? Masih dalam PKPP, dia punya SOP di mana-mana sahaja sama. 1 meter. 1 meter ni satu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musibah tu dia bagi rahmat. Rahmat mana? Eka Matra. Kan tu. Yalah, dia bagi COVID-19 ni mudah sangat kita nak putuskan. Duduk jangan bagi rapat. Pakai mask, duduk jangan bagi rapat, duduk 1 meter, kita tak akan, penyakit ni tak akan berjangkit punya. Tapi kenapa banyak jangkit? Tak jaga. Hang pandai bang. Hang tak balik negara. Ayah balik duduk sini. Allahu Rabbi. Betul mereka duduk kacau masjid, kenapa tak rapatkan? Di pasar boleh tak rapat, di supermarket boleh tak rapat. Sebab tak rapat mereka kena duduk banyak sampai ribu-ribu orang.
Masjid sebab apa tidak ada kluster? Sebab kita jaga SOP. Masjid tempat yang paling jaga SOP. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, sebab tu tidak ada kluster masjid. Kalau ada pun kita akan stop, tutup saat mungkin seminggu dua, buka balik. Kalau ada jemaah datang sinilah. Ada macam tu. Tempat di luar masjid memang ada SOP yang sama dengan masjid. Sama aja SOP itu di masjid ke luar masjid, di mana pun sama, tapi tak jaga punya pasal itulah tak putus-putus perantaian COVID-19. Kita jaga tapi mana depa tak jaga jadi balik. Kita je kena tanggung. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kena jaga. Nasib baik Allah tak bagi COVID-19 tu boleh pergi sampai 3 meter. Kalau WHO keluarkan kenyataan COVID-19 boleh, bila kita bersin, bila kita batuk, dia boleh terbang pergi 3 meter. Solat kena 3 meter. Tuk. Agak-agak apa orang pergi solat ni? Tu kata rahmat, 1 meter tak nyam pun. Kalau nak 3 meter, lagi teruk kita ni. Jaga dulu. Dan kita tidak merapatkan saf, dia untuk darurah tidak ada masalah. Kalau saja kita tak rapatkan saf, tidak ada darurah, maka tak dapat pahala jemaah. Bila ada darurah, ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurah itu mengharuskan perkara yang dilarang. Jarang ni dilarang, Nabi tak bagi, Nabi suruh maka dia termasuk dalam perkara yang dilarang. Dan larang itu makruh, bukan haram, makruh. Sebab dia rapat ni sunat hai'ah, bila kita renggangkan makruh. Walaupun makruh, dia termasuk benda dilarang. Tapi bila darurah maksud kalau kita rapat takut ada jangkitan, maka nama dia darurah, tak boleh rapat dah. Maka bila darurah, walaupun kita 1 meter, dapat pahala macam kita rapat. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, jadi datanglah masjid. Sebab apa tak nak datang? Sebab kita duk dengar cerita ada jemaah yang tak datang masjid mula daripada bulan 6, bila kita sudah habis PKPB tu, tinggal PKPB tu, dia tak pernah datang masjid. Bukan kata jemaah maghrib isyak sahaja, bahkan sampai Jumaat tak datang. Apa sebab baca? Dia kata tak ikut sunnah 1 meter. Dia lebih pandai daripada Mufti Mesir. Mufti Mesir hafal Quran 30 juzuk saja, dia 60. Mufti Mesir hafal hadis dalam 3,000 4,000, dia 12,000. Alim sungguh. Mufti Mesir fatwa kata boleh, harus 1 meter. Dia kata tak ikut sunnah. Dia lebih alim daripada Mufti Mesir. Mufti Mesir kan besar tuan-tuan. Kita 13 orang pergi gabung sekali, lawan dia seorang tak boleh lawan lagi. Hak kita Malaysia ni mufti paling banyak di dunia. Sampai 3-14 orang ni bergabung semua pergi berdebat dengan dia seorang, kalah 14 hari. Anak murid dia belakang. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati ni kata payah. Dia orang kampung kata, orang Baling kata gini, cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh tegur. Ulang kali baca. Cerdik tak boleh tumpang, bodoh tak boleh ditegur. Jadi manusia macam ni ada apa? Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, selagi mana darurah, kita tunggu sahaja daripada Menteri Agama dan mufti-mufti kita. Hak ni yang kita ada hari ni. Nabi wafat lama dah. Ulama yang ada prioriti, yang ada keistimewaan yang boleh kita ikut hari ni mufti ya. Jadi mufti kalau fatwa boleh ikut dia. Kita bukan mufti, kita tak reti. Betul tak? Duduk belakang. Baik, tuan-tuan, selesai. Itu nombor 7. Nombor 8. Tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Tak kisahlah ni sama ada solat kita jamaah ke, solat sendiri ke, jadi imam ke, jadi makmum ke.
Dia kata tidak sunat membaca bismillah ketika hendak takbiratul ihram. Berkata Syekh Al-Qamuli di dalam Kitabul Jawahir, apabila seseorang hendak bertakbiratul ihram, maka tidaklah disunatkan membaca basmalah, yakni bismillah. Bukan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Kalau bismillah ni tasmiyah. Seperti mana tidak disunatkan bagi seseorang itu membaca ketika hendak ia berihram dengan haji. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab apa? Sebab dalam hadis-hadis kita melihat hadis yang paling popular bab solat ni, hadis tentang seorang sahabat yang datang masjid nak solat, Nabi ada situ, dia pergi salam, Nabi jawab salam, dia pergi solat. Kemudian dia jumpa Nabi, Nabi kata irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi kata pergi solat mula, kamu belum solat lagi. Dia pergi solat kali kedua, datang sekali lagi, Nabi kata irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Pergi solat semula, kamu belum solat. Mana solat dia tak sempurna, tak sah. Dia pergi solat kali tiga, Nabi ulang sampai 3 kali. Lah kali dia kata saya tak tahu, tolong beritahu ya Rasulullah macam mana nak buat. Maka Nabi kata iza kumta ila salah, bila kamu nak mendirikan solat, maka berwuduklah dengan sempurna dulu, kemudian kamu menghadap kiblat, kemudian fakabbir. Selepas Nabi kata summa takbilil kiblah, kemudian kamu menghadap kiblat, fakabbir, kemudian takbir. Nabi tak kata baca bismillah. Nabi tak kata baca bismillah, tak ada. Bismillah macam sama dalam solat sebelum Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Masa tu baca bismillah. Sebelum daripada takbir tidak ada petunjuk daripada Nabi yang dia suruh baca bismillah. Sebab tu kita nak solat, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi bila Nabi tak buat, kita tak buat, elok. Sebab tu tidak sunat, ya. Tidak sunat dan juga tidak sunnah. Tidak ada dalam hadis yang Nabi baca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim sebelum dia takbiratul ihram. Maknanya sebelum takbir itu tak ada apa, mudah ceritanya. Bukan sekadar bismillah, a'udzubillah pun tak ada, qul a'udzu birabbin nas pun tak ada, ataupun doa-doa lain pun tak ada. Hak asal memang tak ada. Nabi pergi menghadap kiblat tu Allahu akbar. Tu iman kita. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Bukan saya kata tak boleh. Nah, ni mukadimah dulu. Mana tak ada benar-benar ni sebelum takbir atau ihram tu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalaulah kita baca, dia pun kata tidak sunnah. Nah, kalau kita baca jadi ke mana? Kata Syekh Atiyah Saqar, Atiyah Saqar, Saqar, Rais Lujnatul Ifta, dia merupakan ketua majlis fatwa ke Malaysia, Mesir, dah meninggal dah tuan-tuan. Kita Saqar ni orangnya begitu sangat-sangat alim. Masalah fiqh semua dalam kepala dia, hadis semua dia faham. Tuan-tuan, dia bila orang tanya dia apa hukum baca bismillah sebelum takbiratul ihram, dia kata tidak sunnah. Mana dia tak pernah jumpa hadis suruh baca bismillah lah. Dan bila tidak sunnah, tidak sunat juga. Tapi kalau baca harus apa mana? Buat tak dapat pahala, tinggal tak dosa. Itu je lah. Nah, tuan-tuan, saya dah muslimat yang dirahmati, nak bagi dapat pahala ni benar sunat.
Benda sunat kita buat baru dapat pahala. Bismillah pun tak boleh. Oh, sudah. Hak jenis ni banyak. Nah, Bismillah. Wahabi apa ni? Syekh Zakaria Wahabi. Apa nak kena Wahabi semua? Ni Syekh Haji Zakaria Haji Wahabi. Ahli majlis fatwa Kedah kan. Tu jangan tuduh orang Wahabi sikit Wahabi. Oh. Tuan-tuan. Kau solat witir 2 kali boleh tak? Nah, lepas isyak ni kamu solat witir di masjid ke di balik rumah sebelum tidur solat witir. Buat 3 contoh. Pagi esok mengawal buat pula. Boleh tak? Tak boleh. Wah, alim dia. Tengok kali kata. Nabi sebutkan la witrani fi lailatin wahidah, tak boleh buat 2 witir satu malam. Tadi hang buat dah sebelum tidur. Hang bangun tidur nak buat pula tak boleh. Solat lain boleh lah, solat witir tak boleh dah. Buat haram, dosa tak sah. Oh dia, solat pun tak boleh. Wahabi lagi. Kan Nabi Wahabi ya? Nabi Wahabi tak beranak lagi lah tu. Jangan duk tuduh Wahabi tak tahu lah. Kita tak ada ilmu yang tuduh dosa. Nah, kita tak ada ilmu. Bila ustaz tu cakap tak sama dengan pendapat kita, tuduh dia Wahabi. Sedangkan kita tak ada hujah, dia ada hujah. Bukan semua benda yang tu. Bukan semua benda amal ibadah ni boleh kita buat. Tengok solat witir buat 2 kali tak boleh. Sedangkan solat bukan nak pergi merompak 2 kali boleh tak? Lepas isyak merompak, esok sebelum subuh merompak tak boleh tak? Haram. Dua-dua haram. Aduh. Jadi kita tak boleh ikut akal kita, kena tengok sunnah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi tak perlulah bismillah. Walaupun baik bismillah tu bukan tak baik, tapi dah Nabi tak ajar, tak payah ajar. Takkan Nabi tak tahu bismillah tu baik? Dialah yang bawa bismillah pada kita. Takkan dia tak tahu? Kita lebih tahu dari dia pula. Allah. Nah, dia tidak sunat baca, tapi kalau baca pun taklah berdosa. Kata Syekh tadi, harus, makna tidak makruh apa, tak dosa tapi tak dapat pahala juga. Macam tu je. Nah, baik tuan-tuan, saya sudah muslimat, hak elok tak payah baca sebab tak sunat. Tak sunat yang buat. Baik, a'udzubillah pun sama, tidak sunat. Qul a'udzu birabbinas pun sama, tidak sunat. Cuma qul a'udzu birabbinas disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab dia. Nah, dia kata sebelum takbir bacalah qul a'udzu birabbinas. Kalau kamu rasa kamu was-was nak takbir tu macam payah, bacalah. Kalau kita jenis hak takbir mudah tak payah. Kita daripada umur 15 takbir sekali, Allahu Akbar, lepas Allah sekali, nikah pun sekali juga. Hebatnya kita ni, takbir sekali, nikah pun angkat sekali, tapi 4 kali angkat lah. Itu. Tak payah qul a'udzu birabbinas. Hak jenis ni Allah hak tu tak apa dia. Ni tak payah. Sebab tak ada sunnah pun, tak suruh pun. Nah, di sunnah Nabi tak ada. Cuma Imam Ghazali sebut kalau kita ada gangguan, bacalah. Bukan semua orang tak ada gangguan. Sebab dua-dua ni a'udzubillah, a'udzubillah tu lagi dengan bismillah akan dibaca selepas daripada itu. Kita takbir Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, lepas tu sebelum baca Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia ganggu juga, dia ganggu juga dalam solat kita, nak buat macam mana? Syaitan kacau. Ini hadis Nabi Sahih Muslim. Nah, maka berpaling ke arah kiri, ludah, puih. Ludah bukan hembus lain. Tu hembus. Ni ludah mana kena bagi keluar ayat liuk. Orang Ustaz kata ayat liuk, orang Bali kata liu. Mudah lagi. Liu. Puih. Tapi tengok tempat lah pula. Masjid tak boleh ludah. Masjid ludah depan tak boleh, ludah kanan tak boleh, kiri tak boleh, bawah tak boleh. Masjid, kalau bukan masjid, kalau kita rasa nak ludah belah kiri, kanan tak boleh,
Kanan dimuliakan, depan dimuliakan sebab kiblat, kiri tu boleh ludah. Kalau bukan masjid rumah kita, kalau ada benar dalam dia kacau kita baca Fatihah, kiri tu ludah. Solat jemaah jangan. Solat jemaah kalau sebelah kiri ada orang jangan ludah. Kalau kita ada ujung sekali tak apa, tapi kita tu dinding, boleh dah pui ludah dinding. Tapi bukan masjid ni, bukan masjid tak boleh ludah. Nah, haram dia ludah. Siapa ludah, denda dia kena tanam. Dia kena tanam ludah dia tu. Nah, mana kalau sini kita kena bersih. Kalau masjid Nabi dia ludah bawah, dia ambil pasir tanam balik. Masjid Nabi pasir sahaja, dia punya lantai pasir, ludah tanam situ je. Kita tak kena tanam ni. Ni kena vacuum, kena basuh balik. Siapa ludah, wajib dia basuh balik. Tu bila tu siap kata, hang buat, aku gaji tak tambah. Baik tuan-tuan. Boleh meludah. Baik, jadi kalau dalam masjid kita depan tak boleh, kadang tak boleh, kiri pun tak boleh. Kalau luar masjid kiri tu boleh dah. Dalam masjid walaupun duduk tepi sekali dinding, tapi tak boleh juga sebab masjid. Maka kita meludah pada pakaian kita sendiri. Sebab tu poket baju buat belah kiri. Ada poket di belah kanan. Tengok siapa belah kanan kat tangan. Songsang. Ni tujuan. Keluar daging seketul. Baca Fatihah tu musi. Wala dot tu masuk sini. Mudah. Itulah pakai baju dah poket semua belah kiri untuk ludah. Ini udah belah kanan, tapi poket kita sendiri. Kalau tak ada poket, baju tangan pendek ada sini. Singlet. Ikut zaman ada baju situ. Sebab masjid kita tak boleh ludah di tempat lain. Di diri kita sendiri. Di rumah kita boleh sebelah kiri sahaja ludah. 3 kali. Tapi sebelum ludah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Itu sahih dalam solat tu. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi hak tadi sebelum solat bismillah tak ada, a'udzubillah tak ada, apa pun tak ada. Maka elok tak payah baca apa-apa. Menghadap kiblat, Allahu Akbar, selesai. Begitu. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi bismillah nak baca masa mana? Baca masa Nabi suruh. Hadis-hadis yang Nabi suruh baca bismillah, maka masa itulah sunat kita baca bismillah. Di antara, saya sebut contoh. Jadi kita, walaupun kita mengaji imam dan makmum, kita boleh kutip ilmu-ilmu ada berkaitan. Kita pergi pasar, bini suruh beli daging 1 kilo, ayam 1 ekor. Tapi dia tengok buah comel, beli ya. Tu. Akan nak balik 2 tu. Ni kita datang mengaji, nak mengaji kitab Al-Qalutan bab solat jamaah. Tapi dah ada yang berkaitan, kita mengaji sama. Ambil habis ilmu ada, tambah bagaimana. Baik, yang Nabi suruh kita baca bismillah. Sebab Nabi sebut kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar. Setiap amalan yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita tak mulakan dengan baca bismillah, dia akan terputus. Tiga tu makna putus belakang. Putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan semualah. Hak Nabi suruh baca, sunnah ada Nabi suruh baca, maka jadi sunat baca. Contoh nak makan. Nak makan Nabi suruh baca. Nabi duduk dengan anak tiri dia. Dia menikah dengan Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah ni ada anak nama dia Omar ataupun Amru. Anak kepada Ummu Salamah dengan Abu Salamah lah. Bukan anak Nabi, anak bini dia, anak tiri ya. Dia budak. Dia makan sekali dengan Nabi. Bila dia nak makan, dia guna tangan kiri, dia ambil tangan kiri, terus dia makan. Nabi kata, ya gulam, wahai anakku, ya bunayya, kul biyaminik. Mula-mula Nabi tegur, makan dengan tangan kanan. Dia ambil kiri. Maka makan tangan kanan, kiri makruh lah, kena makan tangan kanan. Sunnah.
Baik, kemudian wakul bi bismillah, dan makanlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni menunjukkan sebelum makan sunat baca bismillah. Nabi suruh tu bukan wajib, sunat. Kalau tak baca, kita mungkin tak kenyang cepat. Sebab apa? Sebab syaitan akan turut sama-sama makan makanan yang dimakan oleh orang Islam yang tak baca bismillah. Jadi bila berebut dua ni, jadi kurang kenyang. Jadi tambah banyak kali, hak gen tambah semua, gen makan dengan setan. Hak bismillah sekali makan pun dah okey, dah berkat tu kenyang dah. Tak payah tambah. Kecuali tambah lauk lah, kambing. Mana ada dalil Nabi suruh baca, maka sunat baca sebelum makan sekali dengan minum-minum lah. Nah, cuma ulama-ulama bahas lebih lanjut lagi, sebab ada tempat bila kita lupa baca bismillah, atau sebelum kita makan kita terlupa baca sebab terlalu lapar, terlupa bismillah. Tengah-tengah makan kita teringat, boleh baca lagi bismillahi awwalahu wa akhirahu, ataupun bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dua ni saja. Jangan baca bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Yang baca tu salah. Yang betul awwalahu wa akhirahu, ataupun fi awwalihi wa akhirihi, macam tu. Sebab apa? Jangan tanya ikut hurai bab nahwu apa pening kepala. Ikut sudah. Nah, jangan baca awwalu, baca awwala ataupun fi awwali. Baik, tuan-tuan, sebat yang dirahmati sekalian. Itu tengah-tengah, tapi tengah pun terlupa juga Lahab punya, adik-adik Abu Lahab. Habis dah, Allah tak baca bismillah. Tak baca kenyang kau. Boleh lagi bismillah awwalahu wa akhirahu, ataupun bismillah fi awwalihi wa akhir. Boleh lagi. Nah, baca. Baik, itu makan minum. Selesai. Contoh yang seterusnya, nak sembelih. Nabi bila sembelih, Nabi bila dia bersembelih, sama wa kabbara. Hadis. Nabi akan baca bismillah dan takbir. Nabi bismillah, Allahu akbar. Maka sunat baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ke bismillah nak sembelih? Bismillahirrahmanirrahim, balik sana, balik negeri. Nabi tak baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi baca bismillahi Allahu akbar. Tidak sunat baca Ar-Rahman Ar-Rahim masa nak sembelih, sebab kita nak sembelih tidak ada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim masa sembelih. Kalau ada sifat Ar-Rahim tak idi sembelih, kesian. Ar-Rahim makna apa? Pengasih, penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Tu imam tanya sebab apa tak sembelih? Kesian. Jadi filem apa dia tu? Madu 3, kesian. Sebab tu dia bismillah, sebab Allah suruh sebut nama dia akan bismi imam. Bismillah Allahu akbar. Dia sama wa kabbar. Dia baca bismillah dan dia bertakbir. Takbir Allahu akbar, kan takbir raya. Allahu akbar. Kita takbir raya Allahu akbar. Itu pelik sikit kita. Baik, tuan-tuan, simat yang dirahmati itu. Nak sembelih. Nah. Kemudian nak ambil wuduk, Nabi suruh baca bismillah. Maka sebelum wuduk sunat baca bismillah. Hak Nabi suruh sunat mu. Wuduk sama dengan tidak, dia kurang sikit. Makna dia kalau lupa boleh baca tengah. Kau ingat tengah. Masa basuh tangan tak baca lupa. Basuh dekat-dekat nak sapu kepala baru ingat, boleh baca. Tapi dah basuh kaki habis dah, baru ingat tak baca bismillah, tak sunat dah baca. Makna pada wuduk ada dua tempat je. Sebelum, kalau terlupa, tengah. Dua tu je. Makan minum sebelum, kalau terlupa, tengah makan. Kalau lupa lagi, habis dah boleh. Ada beza pula situ. Ni kerja siapa? Kerja ulama. Kau lah semua. Ada satu lagi, ni jawabnya. Kalau betul, tak payah balik lah. Dia baca sebelum buat kerja je. Kalau terlupa, tengah tak boleh dah, lepas lagi tak sunat dah. Buat apa? Betul,
duduk sini lagi. Balik. Tak tahu. Tak tahulah dia tak macam kita. Bini dah nak bini. Duduk mana? Duduk negara. Tak ada sini. Patut dia tak tahu. Sebelum bersama suami isteri, nah sebelum kena baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Nabi kata siapa baca bismillah sebelum bersama suami isteri, dua-dua lah, suami pun sunat baca, isteri pun sunat baca. Siapa baca bismillah dan doa jima' itu, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, kalau ditakdirkan dia dapat anak pada malam tu, anak dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Nabi jamin. Nah, sebab tu sebelum tu kena bismillah. Kalau terlupa, dah pergi seminggu cuti, kursus seminggu, esok nak balik, malam ni siap morning, beg semua siap, tinggalkan tu Allah ataupun hak hotel punya. Member tanya, oi siap awal tu, nak balik tu, nak jumpa siapa? Nak jumpa anak. Lama tak jumpa anak, nak jumpa anak. Dia sebut tu anak dalam hati, anak pak mertua. Balik tak ada bismillah dah. Sampai tengah tu ingat, tak bismillah, boleh aja. Mana boleh, tak boleh. Tak boleh aja. Hak tu tak boleh. Bismillah pecahan dia banyak. Tu baru hak sunat. Nah, tuan-tuan ibu dan muslimat yang dirahmati, ambil ilmu itu. Kemudian wajib ada bismillah, wajib baca. Itu satu lah, Fatihah. Bila kita solat, bila kita nak baca surah Fatihah, wajib baca bismillahirrahmanirrahim, sebab dia satu ayat daripada surah Fatihah. Bismillah surah lain tak sunat lah. Kalau kita dia sunat baca juga, dia tidak wajib sunat. Nak baca wal asri, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, sunat aja. Tak baca pun tak apa, tapi Fatihah wajib baca sebab dia salah satu daripada ayat dalam surah Fatihah. Cuma kalau dia nak baca bukan permulaan ayat, bukan permulaan surah, dia nak tebuk tengah-tengah, tak sunat baca bismillah. A'udzubillah sudah, kita baca aja. Baik tuan-tuan, muslimat yang diwajib satu, sunat hak saya sebut tadi contoh-contoh, dan ada lagi lah yang lain. Kemudian makruh nak buat benda makruh baca. Nak buat benda-benda makruh, maka makruhlah baca bismillah. Contoh kita nak pergi masjid, contoh dalam sejam lagi kita makan laksa. Laksa tu pula ada bawang hak mentah yang betul-betul masuk dalam. Nabi kata siapa makan bawang putih ke bawang merah ke, jangan pergi masjid. Dia kata okey ya. Sebab buat tak payah pergi masjid. Maksud jangan makan. Masjid kita kena pergi, maka jangan makan. Makruh kita makan bawang putih, bawang merah dekat-dekat nak pergi solat. Sebab apa? Bau mengganggu. Maka bila nak makan masa tu kita baca bismillah, makruh lah. Tuan-tuan, tu makruh. Contoh, ada yang haram nak buat benda haram. Pergi kedai sport tu, okey, bismillahirrahmanirrahim, 4842. Bismillahirrahmanirrahim. Okey pun pelik kan. Tuan Haji, ada baca bismillah kan? Ada banyak omong. Bismillah. Ketika nombor benda haram tak boleh baca bismillah. Ambil dadah ni, bismillahirrahmanirrahim. Haram baca bismillah. Ketum, bismillah. Ruku, bismillah. Haram baca. Benda haram. Baik, lain pada sunat, lain pada haram, lain pada wajib, lain pada makruh.
Tak ada empat-empat ni, harus duduk saja melengung Bismillahirrahmanirrahim, harus. Selang 2-3 minit Bismillahirrahmanirrahim. Selang 2-3 minit Bismillahirrahmanirrahim. Orang panggil apa? Tak jahat. Lebay Bismillah. Semang dia apa ya? Sikit-sikit Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Lebay Bismillah. Harus je lah. Sunat pun tidak, makruh pun tidak, haram pun tidak, wajib pun tidak, harus. Harus ni pahala pun tak dapat, dosa pun tak. Lekat gelaran lebay Bismillah je lah. Maidah. Apa? Lebay Bismillah. Maidah. Tu kalau kita nak pergi Minang, nak dia payah. Ni Pak Cik, saya datang Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang dia Pak Cik, Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa Pak Cik, nak balik dah, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, begitulah lebih kurang ringkasan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Baik, berhenti lah, tak ada aku. Kita sambung nombor 9 tahun depan. Wajib menghadirkan 3 perkara dalam takbiratul ihram. Baik, kita tengok beberapa soalan pada malam ni. Ya. Habis ya? Saya nak tanya tu soalan boleh tak? Sebab apa solat belakang-belakang? Sebab apa solat seorang diri? Ya? Tak, sebab apa solat seorang diri di belakang? Tak, tidak dalam sah. Sebab apa? Tidak sah. Solat seorang diri di belakang sah tidak sah. Kenapa solat di belakang sah? Ha? Oh, COVID, okey. Okey, betul. Baik, tak apa, kita jawab soalan dia tanya. Kita tanya, dia tak jawab. Kita jawab, dia tanya. Okey. Okey. COVID dia suruh satu meter tapi masih dalam saf, bukan di belakang saf. Kena dalam saf. Ya? Boleh, tapi kena dalam saf. Kena dalam saf. Okey, tak apa, okey. COVID-19, okey. Okey. Allahu akbar. Baik, takbiratul ihram Allahu akbar. Bila ada Allahu akbar tidak sah. Soalan nombor 2. Ni Ahmad Nisbu. Soalan nombor 2. Oh, minyak habis. Baik, sama tadi juga Allahu akbar. Sama ni Allah. Tidak ada akbar, maka tidak sah syarat takbiratul ihram Allahu akbar. Baik, soalan seterusnya. Dah lama SOP masjid dimaklumkan pada jemaah oleh AJK kawan-kawan. Ada jemaah yang terus tak datang masjid solat berjemaah, bosan dengan teguran. Berdosakah AJK kerana dia dah tak mai dah? Macam mana dengan dia pencerahan? Tadi saya sebut dah. Dia benar ni dibuat oleh pemerintah. Pemerintah tu siapa dia? Bahagian agama, menteri agama. Kita bahagian agama, kita ikut menteri agama. Maka masuk dalam ayat atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul
dan juga pemerintah, pihak-pihak yang berkuasa dalam kalangan kamu. Kena tak? Selama mana dia tidak bercanggah dengan agama. Bukan kata Malaysia, satu dunia Islam, negara Islam, semua fatwa benda yang sama. Boleh diharuskan untuk memutuskan rantaian penyakit. Baik, seterusnya. Perbincangan cerai di mahkamah syariah telah selesai. Pihak suami adakah kena bayar nafkah bulanan pada isteri semasa bicara? Semasa berbicara, suami janji tak mau bayar nafkah, baru mahu cerai. Oh gitu lah. Dia janji tak nak bayar, kalau tak bayar nafkah baru tak cerai. Dia bila ceraikan isteri, dia ada tempoh iddah dia. Nah, selama tempoh iddah, maka wajib atas suami bagi nafkah. Hak tak wajib satu je. Hak baca bismillah tadi tu lah. Hak tu bukan kata tak wajib, tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Nah, tak boleh. Jadi nafkah lain tetap jalan. Macamlah isteri dia sebelum dia lafaz cerai, sebab masih dalam iddah, dia wajib terima nafkah. Dah tamat iddah baru habis. Sekiranya kita sudah betulkan saf dengan meletakkan kaki di belakang garisan, tapi ada makmum lain tidak mengikut garisan, adakah kita juga dapat kurang pahala 27? Yang tak dapat, yang tidak sama, yang bagi tak sama, kita tak ada kena. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang manusia tidak akan menanggung beban kesalahan orang lain. Kita jaga kita, betul? Kita jaga kita. Maknanya kalau dia buat tak sama, dia tak dapat pahala, kita dapat. Kalau kita tak dapat juga, dia duduk main masjid, tak ada guna. Emas 128 gram berapa yang kena zakat? Ada yang kata emas yang dipakai dengan tak pakai lain zakat, betul ke? Soalan kedua, kita masuk tender satu projek. Ada seorang pegawai tolong urus tender kita, dan hasilnya saya dapat projek itu. Malam berikutnya saya belanja dia makan kat restoran The Palace sebagai tanda terima kasih kerana tolong saya. Soalannya, belanja makan tu adakah dikira rasuah? Macam mana dikatakan rasuah itu? Baik, soalan pertama dia, emas 128 gram berapa yang kena zakat? Zakat dia 85 gram nisab dia. Dia mula 85 gram. Makna tak, kalau tak capai 85 tak wajib keluar zakat. Nah, ni 128 dah lebih dah. Bermakna dah lebih daripada nisab, memang kena keluar. Dia paling sikit 85 gram. Dia kena tunggu cukup haul satu pusingan bulan, 12 bulan hijrah, satu pusingan. Emas dia tidak kurang daripada 85 gram sewaktu pusingan itu berlaku. Setiap bulan yang berlalu tidak pernah kurang daripada 85 gram. Maka sentiasa maintain di atas 85. Cukup satu haul, maka dia keluarkanlah 128 tu kali dengan 2.5 apa dia? 2.5. Nah, kali 2.5. Tonton video simak yang dirahmati sekalian. Jadi dia kena tengok nilai emas. Nilai emas ni dia berubah kalau pakai masa dia bulan pertama dah. Dia bulan hak dia nak keluar tu berapa nilai? 1 gram lah berapa? 1 gram. Ni kaki emas mana ni? Lah 118 ringgit. Lebih kurang lah. Lebih kurang tu lah. Jadi contoh kata 121 gram. 128 kali 120. Kemudian kita kali pula dengan 2.5, kita akan dapatlah berapa yang kita nak kena keluar. Baik, tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian. Tender. Dia tender projek, tapi ada orang panggil kabel. Kabel bukan kabel kecil macam ni. Kabel besar. Kabel besar kan minta ID ni. Kabel besar. Bila kabel boleh. Baik, boleh ke kita pakai kabel ni? Tuan-tuan, simak yang dirahmati sekalian.
Baik, kita nak dapatkan sesuatu, kita pakai kabel. Kalau kita tu cukup kelayakan, tak apa. Contoh, mereka nak pilih 5 daripada 10, contoh. Nah, dan kita tu berada dalam 5. Berada dalam 5 tu, tak apa, tak ada. Kita layak. Tapi kalau dia nak pilih 5 daripada 10, kita sebenarnya ada dalam 5 hak tak layak. Maka member kita ni dia kabel besar, dia ambil hak layak ni, dia tolak buang seorang, dia ambil kita tak layak, dia bubuh situ. Ni satu dosa besar. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Tu nama dia rasuah jawatan. Tu rasuah. Rasuah ni bukan duit je, macam-macam. Rasuah seks pun ada. Tak, rasuah seks. Apa ni? Apa-apa. Tu mereka duk lepas-lepas isyak pergi kedai petani, duk makan tom yam. Rasuah seks tu. Dia pergi kedai tu sebab apa? Tak pergi kedai lain buat kedai tu. Dia pergi sebab apa? Putih-putih hidung mancung. Tu nama dia rasuah seks. Faham? Pak Cak duk pergi ke? Kalau pergi kerana sedap masak tak apa. Pergi kerana hak duk jaga, hak duk masak ataupun hak duk layan tu, hak duk ambil order. Mai. Maka kedai tu hak menggunakan wanita hak comel-comel ni, nama dia rasuah seks. Dengan rasuah tu dia pun datang makan. Dia tak bagi duit, dia bagi pelayan comel lote. Hak tadi rasuah jawatan nama dia. Rasuah belakang tu. Lepas tu dah dapat pergi belanja makan, hak tu rasuah. Rasuah semua. Beratlah. Lepas ni jumpa saya, bagi makan saya, kata tak rasuah, lagi rasuah. Nah, okey. Bila imam terbatal selepas baca Fatihah, adakah imam yang mengganti perlu baca Fatihah semula? Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Dia kaedah yang sebenarnya. Imam terbatal selepas baca Fatihah. Waladhdallin amin, elok nak baca surah, tu batal lah. Nah, baik, bila batal ni kita nak ganti ya. Kita nak ganti. Jadi kita kena baca Fatihah semula ke baca surah. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, kalau rakaat pertama, tapi yang ni orang tak pernah buat lah. Tapi dalam fiqhnya ada. Nah, tapi Imam Masjid Nabawi, Masjid Madinah buat. Kalau dia terbatal sebelum dia rukuk rakaat pertama, dia pergi ambil wuduk, datang mula jadi imam. Boleh lah tu. Sebab tu imam dia kena ada tempat ambil wuduk dia sendiri. Bilik dia tu kena tempat ambil wuduk. Kalau dia batal, dia pergi ambil wuduk dia situ. Dia nak keluar pergi sana. Sambung imam mula. Makmum tunggu. Imam Masjid Haram, Masjid Nabawi, dia batal lepas Fatihah. Lepas tu dia pergi ambil wuduk, datang dia imam mula. Boleh buat segi ilmu fiqhnya. Tapi kita tak buat lah. Baik, bila dia keluar, maka yang di belakang dia nak ganti tu, maka baca Fatihah semula. Sebab imam yang baca Fatihah tadi tu sudah terbatal. Batal sekali dia. Nah, maka ganti baca Fatihah semula. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Seterusnya, solat sunat Isya 4 rakaat selepas solat fardu dikatakan mempunyai fadilat yang hebat. Masalahnya, bolehkah saya kerjakan solat sunat ba'diyah Isya itu di rumah, iaitu selepas balik dari solat berjamaah di masjid atau di surau? Mohon pencerahan. Siapa kata kena buat di masjid? Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, solat sunat lebih afdal solat di rumah. Nah, sebelum datang masjid, solat siap-siap di rumah kalau sempat. Kalau rumah kita dekat masjid, macam subuh tu memang qomat dia agak lewat. Bila masuk tu subuh, solat siap-siap di rumah. Sunat subuh tu. Kemudian datang masjid, masuk masjid, belum qomat, solat sunat tahiyat.
InsyaAllah kalau kita boleh buat di rumah, afdal kita boleh buat di rumah solat-solat sunat. Yang masjid ni fardu saja. Jadi dia tak perlu tanya sebenarnya. Tapi mungkin dia tak tahu, maka jawapannya memang afdal pun. Solat di rumah dia tidak ada riak apa-apa. Balik dalam bilik kita seorang je solat, tak ada siapa pun tahu. Di masjid orang tengok. Mungkin timbul rasa nak tunjuk kau orang. Maka lebih afdal. Solat fardu tak boleh semua wajib macam puasa. Puasa Ramadan semua puasa, tak ada rasa riak. Puasa sunat Isnin, pantai member ajak, jom pagi ni kita makan. Puasa. Tak payah sebut puasa, aku makan dah. Tipu kan? Dah memang makan tadi sahur. Tipu benda. Tapi terasa tak seronok kita nak bagi orang tahu puasa. Jengkreng. Ilmu tak ada. Sebab tu orang tak ada ilmu ni buat amal macam tak ada apa, macam tak buat. Mana macam tu. Seterusnya, bila nak luruskan saf, sepatutnya orang yang betul di belakang imam yang mulakan, kemudian jamaah yang di kanan dan kirinya ikut. Kalau makmum yang di belakang imam itu berdiri ke hadapan sedikit, boleh tak makmum lain berdiri ke belakang sedikit supaya sama dengan lain belakang, menyebabkan saf keseluruhannya tidak sama. Memang semua orang kena sama lah. Semua orang kena bagi letak di lain belakang tu. Tak kira kamu tu di belakang imam ataupun tidak. Kita bukan ikut di belakang imam, kita ikut dia. Kita ikut betul lain tu semua akan sama. Siapa-siapa ke atas atau ke bawah, maka dia sudah membengkang dan membengkokkan saf. Dia sudah buat benda makruh. Apa beza makruh dengan haram? Minta pencerahan. Tingkatan berapa? Makruh ialah buat. Kalau kita buat tak berdosa. Benda makruh ni buat tak berdosa. Kalau kita tak buat dapat pahala. So nak buat ke tidak? Dapat pahala. Haram kalau kita buat, berdosa kalau kita tak buat, dapat pahala. Maka kita sekarang ni kita tidak zina, dapat pahala. Dapat. Lalu ni kita tak minum arak, dapat pahala. Kita lah tak minum arak, dapat pahala. Dapat. Banyak pahala. Yang kata benda haram kita tak buat dapat pahala kalau duduk depan kita. Duduk depan kita ni, perempuan buka semua dah, hampir lari, tak pahala. Duduk saja gini dapat pahala kat mana? Tak duduk depan. Agak dengan tuan dah gelas ni tak minum, dapat pahala. Dah duduk sini tak minum sebab tak ada. Ada faham? Kena faham boleh ya. Adakah solat tidak sah jika selepas solat baru perasan ada darah di telekuk? Bercerita dia lepas bagi salam ni tak ada kaitan. Ada darah ke, ada najis ke, kita iktibar mungkin berlaku selepas solat. Yang cerita dia cerita dalam solat. Lepas solat sudah tak perlu fikir banyak dah. Kira tarak farah ke sah. Okey, selesai. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sekadar itu dulu pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk kelemahan di kita sendiri, kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.